Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 20 Mei 2018, kira-kira jam 4.31 pagi, Talian Kecemasan 999 telah menerima laporan dari seorang awam yang mengadu tentang terdapat satu pergaduhan membabitkan sekumpulan penunggang motosikal telah berlaku di hadapan McDonald's di sebuah stesen minyak di Taman Melati yang terletak di sebelah Jalan Lingkaran Tengah 2. Panggilan itu telah disambungkan kepada Balai Polis Wangsa Maju untuk tindakan di mana pegawai yang menerima laporan tersebut kemudiannya menyampaikan maklumat itu kepada pasukan peronda di kawasan seperti yang dimaklumkan. Pegawai peronda dari unit MPV telah bertindak balas akan maklumat yang diterima dan pergi ke tempat kejadian. Ketika tiba di tempat kejadian, pegawai peronda terbabit telah melihat satu jasad remaja lelaki yang terbaring tidak sedarkan diri di tepi jalan bertentangan dengan McDonald's dengan mulutnya berdarah. Panggilan kecemasan bagi meminta bantuan perubatan telah dibuat oleh pegawai peronda tersebut dan kira-kira jam 5.15 pagi, paramedik tiba di tempat kejadian. Setelah diperiksa dan cuba membuat rawatan awal, paramedik kemudian telah mengesahkan yang mangsa telah meninggal dunia. Kes yang pada mulanya dilaporkan sebagai satu kes pergaduhan dengan serta-merta bertukar menjadi kes pembunuhan dan tempat kejadian mula didatangi pihak penyiasat polis dan forensik. Tidak lama selepas itu, mayat mangsa dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk proses bedah siasat. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Ini adalah kisahnya. Pada kira-kira jam 6 pagi, pegawai penyiasat polis tiba di tempat kejadian dan mengarahkan jurugambar untuk mengambil gambar dan melukis pelan lakaran 3 rakaman kamera litar tertutup CCTV di kawasan di mana kejadian itu berlaku telah berjaya diperolehi dan dibawa ke balai untuk dianalisis. Manakala pegawai siasatan dari unit siasatan bahagian makmal forensik, Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur telah tiba lebih awal di tempat kejadian bersama pasukannya. Di tempat kejadian, pegawai dan pasukannya mengumpul barang-barang tertentu yang disyaki ada kaitan dengan kejadian itu. Semua barang yang dikumpul di tempat kejadian telah diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Wangsa Maju. Di lokasi kejadian terdapat seorang lelaki yang mengaku dirinya adalah abang kepada mangsa dan dipercayai mengetahui apa yang telah berlaku kepada mangsa. Pihak polis tanpa membuang masa telah membawanya ke balai polis untuk ditemu bual. Identiti mangsa yang terbunuh dalam tragedi ini adalah Aidil Haikal bin Muhammad Aslin berusia 17 tahun ketika kejadian dan dia telah menjadi mangsa salah faham antara dua kumpulan motosikal iaitu geng Wangsa Maju dan geng Pantai Dalam. Hasil siasatan awal pihak polis bersama abang mangsa Adam Syakim bin Muhammad Aslin yang menjadi ahli geng Wangsa Maju memberitahu kepada pegawai penyiasat yang kejadian pergaduhan yang berlaku adalah rentetan akibat salah faham yang terjadi pada malam 29 April 2018 di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Malam itu, ketika dia melepak bersama rakan-rakan geng Wangsa Majunya, sekumpulan penunggang motosikal dari geng Pantai Dalam telah datang dan menyebabkan kekecohan. Menurut Adam Syakim, dia dan rakan-rakannya kemudian memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun, apabila mereka hendak pergi, seorang ahli geng Pantai Dalam yang dikenali sebagai Daniel Aiman mula memusingkan pendiket minyak motosikal dan mengejeknya dan rakan geng Wangsa Majunya. Ketika geng Wangsa Maju pergi, salah seorang daripada mereka memberi sepakan kepada Daniel Aiman dan dia jatuh ke tanah dengan motosikalnya. Menurut Adam Syakim, dia cuba membantu Daniel Aiman untuk bangun tetapi sebaliknya telah dikasari. Kedua-duanya bertengkar dan bergaduh singkat. Ketika itu, menurut Adam Syakim, dia cuba menjelaskan bahawa dia hanya cuba membantu dan bukan dia yang menyepaknya, tetapi Daniel Aiman hanya memegakkan telinga. Mereka bersurai sejurus selepas itu. Kejadian itu tidak berakhir begitu sahaja. Apabila 19 Mei 2018, Adam Syakim menerima panggilan telefon daripada Daniel Aiman. Dia mahu bertemu di Taman Tasik Titi Wangsa untuk menyelesaikan masalah antara mereka dan Adam Syakim menjelaskan bahawa dia bukanlah orang yang dicari oleh Daniel Aiman, tetapi Daniel Aiman enggan mendengar. Pada 20 Mei 2018, Adam Syakim menerima satu lagi panggilan telefon daripada Daniel Aiman dan berkeras untuk
berjumpa. Kali ini Adam Syakim telah bersetuju untuk berjumpa Daniel Aiman di lokasi berlakunya tragedi ini. Lalu, apa yang telah terjadi pada malam itu? Abang Mangsa telah menerima panggilan telefon daripada adiknya iaitu Mangsa. Ketika itu, ia adalah bulan Ramadan. Mangsa telah meminta abangnya untuk bersahur bersama-sama di restoran McDonald's di Taman Melati. Memandangkan Adam Syakim akan berjumpa dengan Daniel Aiman di tempat yang sama, Adam Syakim bersetuju untuk bersahur dengan adiknya itu, tetapi memberitahu Mangsa untuk bersahur terlebih dahulu. Apabila tiba, dia akan datang kemudian nanti. Malam itu, Mangsa telah pergi ke McDonald's untuk bersahur bersama teman wanitanya, Siti Masyitah binti Ahmad Fauzi. Ketika mereka tiba, rakan-rakan Mangsa sudah berada di situ. Sebaik tiba, kekasih Mangsa telah pergi ke tandas yang terletak di stesen minyak, sementara Mangsa menunggunya di luar dengan menaiki motosikal. Tidak lama selepas itu, apabila kekasih Mangsa kembali dari tandas, dia tidak melihat Mangsa di mana-mana. Apa yang dinampak ketika itu hanyalah orang ramai berkumpul di situ. Apabila menghampiri orang ramai, dia melihat Mangsa sedang berbaring tidak sedarkan diri di tepi jalan bertentangan dengan McDonald's. Ketika itu, kekasih Mangsa ketakutan dengan apa yang dilihatnya dan mula menangis. Dia yang melihat abang Mangsa turut berada di situ meminta bantuannya untuk mengeluarkannya daripada kekecohan itu. Abang Mangsa berjaya membawanya ke sebuah restoran di suatu tempat di Klang Gate. Di restoran itu, abang Mangsa telah menerima panggilan telefon daripada rakannya memaklumkan yang adiknya iaitu Mangsa telah meninggal dunia. Abang Mangsa kemudian kembali ke tempat kejadian. Menurut Adam Syakim, kejadian tersebut berlaku dengan sangat pantas. Dia yang datang berdua dengan seorang rakannya telah tiba di tempat dijanjikan dengan Daniel Aiman. Menurutnya, dia datang ke tempat mereka dan berjabat tangan. Tiba-tiba, kawan Daniel Aiman dari geng Pantai Dalam mendekatinya bersama-sama dengan seluruh kumpulan dari geng Pantai Dalam. Mereka turun dari motosikal mereka dan bersenjatakan topi keledar. Ketika itu, menurut Adam Syakim, dia tidak pasti bila adiknya itu dan rakannya datang ke tempat kejadian, dan kejadian berlaku dengan sangat pantas apabila dia juga turut dipukul dalam tragedi itu. Dia tidak sedar apa yang berlaku sehinggalah kekasih Mangsa bertemu dengannya selepas itu dan melarikan diri bersamanya. Dengan maklumat yang diberikan oleh abang Mangsa, 3 nama telah diberikan sebagai suspek utama kes ini. Suspek pertama, Muhammad Azim bin Azhari, ditahan kira-kira jam 1.50 petang di blok C91 Pangsapuri PPR Kerinci, Lembah Pantai. Suspek kedua, Ahmad Daniel bin Ramli, ditahan kira-kira jam 2.10 petang di blok A1509 Pangsapuri PPR Kerinci, Lembah Pantai. Suspek ketiga, Muhammad Nazrul bin Basarudin, ditahan seminggu kemudian di hadapan Hotel Tar, Jalan Pudu. Kesemua mereka telah ditahan reman bagi membantu siasatan pihak polis. Di dalam siasatan, ketiga-tiga mereka tidak mengaku telah memukul Mangsa, namun berdasarkan bukti keadaan, pihak polis telah menyiapkan kertas siasatan dan menyerahkannya kepada pegawai pendakwa raya. Hasil bedah siasat ke atas Mangsa pula mendapati yang punca kematiannya adalah kecederaan daya tumpul di kepala dan terdapat beberapa kecederaan lain lagi di anggota badannya. Kes pembunuhan ini telah dibawa ke Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur. Namun, malangnya ketiga-tiga suspek telah dilepaskan dan dibebaskan oleh mahkamah tanpa memanggil mereka untuk membela diri. Hakim mahkamah mendapati bahawa pihak pendakwaan gagal mewujudkan kes prima facie atas alasan-alasan yang berikut. Saksi yang memberikan keterangan mengalami percanggahan material dengan kenyataannya kepada polis dan tidak boleh dipercayai dan tidak boleh mengenal pasti sama ada mana-mana suspek atau kesemua mereka telah memukul Mangsa. Tiada kesan darah serta tiada kesan cap jari mana-mana suspek ditemui pada mana-mana barang yang dirampas di tempat
tempat kejadian. Oleh itu, adalah munasabah untuk membuat kesimpulan bahawa tiada daripada barang-barang itu telah digunakan dalam kejadian itu. Tiada bukti menunjukkan bahawa ketiga-tiga suspek hadir di tempat kejadian semasa pergaduhan itu dan tiada bukti menunjukkan niat bersama antara ketiga-tiganya untuk melakukan kesalahan seperti yang didakwa. Rakaman kamera litar tertutup CCTV yang diperolehi oleh pihak polis itu tidak jelas dan kabur serta tidak dapat dijadikan asas untuk pengecaman ketiga-tiga suspek sebagai pelakunya. Dengan alasan-alasan inilah ketiga-tiga suspek berjaya melepaskan diri dari tuduhan membunuh mangsa. Kejadian pergaduhan membabitkan ahli geng seperti ini bukanlah kali pertama berlaku di negara kita. Bahkan ianya sudah menjadi kebiasaan bagi geng-geng ini untuk menunjukkan kehebatan geng masing-masing tanpa memikirkan kesan dan akibat dari perbuatan mereka itu. Semoga kes ini menjadi iktibar kepada mereka yang terlibat dengan aktiviti sebegini. Sungguh merugikan kehidupan yang singkat ini dihabiskan dengan perkara yang sia-sia. Sama-sama kita hadiah Al-Fatihah kepada mangsa Allahyarham Aidil Haikal bin Muhammad Aslin. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang beriman. Sekian.